Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Trend kes positif COVID-19 harian masih lagi tidak menentu, ditambah pula dengan penemuan varian baru dari India. Malaysia telah mengambil tindakan pantas dengan menyekat sementara kemasukan pengembara dari India, pelajar antarabangsa warga negara India dan pelawat perniagaan antarabangsa ke negara kita bagi mengelakkan penularan varian tersebut. Beberapa negara lain juga turut mengambil langkah yang sama seperti Singapura, Hong Kong, Australia, Kanada, New Zealand, UAE, UK dan juga Indonesia. Bayangkan COVID-19 telah pun berada di dalam komuniti dan kemunculan varian baru ini akan meningkatkan lagi risiko penularan yang lebih besar jika kita tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Situasi pandemik di India pada ketika ini adalah satu peringatan kepada kita semua dan wajar diberikan perhatian yang serius. Kita mestilah berwaspada dengan penularan wabak ini, terutamanya ketika berada di tempat tumpuan orang ramai seperti Bazar Ramadan serta Bazar Aidilfitri dan lain-lain. Kita tahu kepatuhan rakyat terhadap SOP amat baik. Cuma ada segelintir yang masih alpa. Sebelum ini sudah ada beberapa kes Bazar Ramadan yang ditutup kerana pengunjung tidak mematuhi SOP, terutamanya berkaitan dengan penjarakan fizikal. Saya sendiri menerima beberapa kiriman video dan gambar yang menunjukkan kegagalan pematuhan SOP di Bazar Ramadan dan juga Bazar Aidilfitri. Sekiranya perkara ini terus berlaku, tidak mustahil tindakan penutupan sementara dan atau memendekkan waktu operasi terpaksa diambil. Kita mesti sentiasa berdisiplin dan jangan mengabaikan SOP, khususnya ketika berada di Bazar Ramadan maupun Bazar Aidilfitri. Oleh itu saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan tahap kawalan kendiri dan pematuhan SOP agar persediaan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri berjalan lancar. Sidang khas MKN sebelum ini telah mendengar pembentangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai situasi serta penilaian risiko bagi tempoh 14 hari pelaksanaan PKPB serta PKPP negeri-negeri di seluruh negara yang dijadualkan tamat pada 28 April 2021. Secara keseluruhan, KKM mengesahkan status COVID-19 di kebanyakan negeri ketika ini menunjukkan trend tidak stabil serta nilai R0 meningkat dan melepasi angka 1.0 sejak 20 hari yang lalu. Selain daripada itu, berdasarkan pemantauan kes COVID-19 di Malaysia, KKM mengesahkan bilangan kluster berkaitan aktiviti sosial dan pendidikan bertambah sejak 2 minggu kebelakangan ini. Kes rentas negeri juga kekal tinggi di Kedah, Perak, Kelantan, Melaka, Pahang dan Sarawak. Pemantauan status COVID-19 di negeri-negeri mendapati trend penurunan iaitu di di Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Trend turun naik tidak stabil Pahang, wilayah Persekutuan, Labuan, Melaka, Johor, Terengganu, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Sabah, manakala trend meningkat berlaku di Kelantan, Sarawak serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Di atas cadangan serta penilaian risiko oleh KKM, mesyuarat membuat keputusan seperti berikut. Bagi negeri Kelantan, kesemua 10 jajahan ataupun daerah iaitu Bacok, Jeli, Kota Baru, Macang, Kuala Kerai, Pasir Mas, Pasir Putih, Tanah Merah, Tumpat dan Gua Musang menunjukkan kadar insiden yang semakin meningkat, oleh itu terus kekal di bawah PKP. 5 negeri atau wilayah dikekalkan status PKPB iaitu Selangor, zon merah masih banyak walaupun trend kes menurun. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kawasan merah semakin meningkat. Johor, insiden menurun, zon merah berkurangan dan zon hijau meningkat. Pulau Pinang, kadar insiden tinggi dan zon merah masih banyak. Manakala Sarawak, kadar insiden meningkat dengan pertambahan zon merah dan jingga serta pengurangan zon hijau. Oleh kerana zon hijau semakin berkurangan dan zon merah meningkat serta 33 lokaliti sedang dilaksanakan PKPD, maka status negeri Sabah bertukar daripada PKPP kepada PKPB bersyarat. 9 negeri atau wilayah dikekalkan status PKPP. Perlis, seluruh negeri kini berada dalam zon hijau. Kedah, insiden kekal rendah. Zon merah dan jingga berkurangan, kuning bertambah kecuali PKPB di Kuala Muda yang masih zon merah. Perak, insiden masih kekal rendah, zon hijau bertambah dan zon merah berkurangan. Melaka, insiden kekal rendah dengan pertambahan zon kuning. Negeri Sembilan, kadar insiden menurun dengan peningkatan zon hijau kecuali PKPB di daerah Seremban yang masih zon merah. Pahang, insiden tidak stabil dan zon hijau serta kuning berkurangan. Terengganu, insiden stabil, zon hijau merah, zon merah dan zon kuning berkurangan. Wilayah Putrajaya tiada zon merah dan insiden wilayah Persekutuan Labuan, insiden tidak stabil dan tiada zon hijau. Jadi semuanya kekal dengan PKP pemulihan. Pengekalan status PKP, PKPB dan PKPP bagi negeri-negeri ini akan mula berkuat kuasa pada 29 April sehingga 17 Mei 2021 kecuali Sarawak yang bermula 27 April sehingga 17 Mei 2021. Seperti yang SOP yang telah diumumkan sebelum ini, sama saja, iaitu pergerakan rentas negeri masih tidak dibenarkan, kecuali bagi aktiviti pelancongan dari negeri PKPP ke negeri PKPP melalui konsep Green Travel Bubble menggunakan syarikat dan ejen pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC, manakala pergerakan daerah dibenarkan. Pergerakan merentas daerah dibenarkan, bermakna pergerakan di dalam negeri dibenarkan, dibebaskan, kecuali Sabah, di Sabah dan Sarawak di atas keputusan kerajaan masing-masing yang tidak membenarkan rentas daerah di Sabah dan juga Sarawak, walaupun di dalam negeri pun tidak dibenarkan. Beberapa kawasan dikenakan PKPD dan ditamatkan PKPD yang telah diumumkan sebelum ini. Sebelum ini kita mengumumkan PKPD di Politeknik Mukah Sarawak yang dijadualkan tamat pada 6 Mei 2021. Sepanjang tempoh itu sebanyak 264 kes positif direkodkan oleh KKM hasil daripada 1,703 keseluruhan ujian saringan. KKM memaklumkan semua kontak rapat kes positif telah dikenal pasti dan diasingkan di pusat kuarantin yang disediakan. Selain daripada itu, penghuni Politeknik Mukah
telah disaring sebanyak 2 kali dengan kes terakhir dilaporkan pada 25 April iaitu 2 kes. Setelah membuat penilaian risiko dan atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju menamatkan PKPD di Politeknik Mukah Sarawak pada 28 April iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan pada 6 Mei 2021. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan PKPD di 3 perkampungan dan taman perumahan di Tawau, Sabah yang dijadualkan tamat esok pada 28 April. Ketiga perkampungan dan perumahan tersebut adalah Kampung Ranggu Batu 10 Mukim Balong, Fasa 2 Taman Semarak Mukim Sri Tanjung, Kampung Tanjung Batu Keramat. KKM telah melakukan 265 ujian saringan dan 8 positif di Kampung Ranggu Batu 10 Mukim Balun, Fasa 2 Taman Semarak, 160 ujian saringan yang 9 didapati positif, manakala di Kampung Tanjung Batu Keramat 102 saringan, 24 positif. KKM mengesahkan terdapat penularan kes dan kluster adalah terkawal, manakala semua kes positif telah diasingkan dan dimasukkan ke PKRC. Setelah membuat penilaian risiko, KKM menasihatkan supaya kita bersetuju dan juga kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di ketiga-tiga lokaliti tersebut pada 28 April seperti yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini melaksanakan PKPD di Kampung Baru Pasir Putih, Mukim Sri Tanjung, Tawau, Sabah yang dijadualkan tamat besok pada 28 April. KKM melaksanakan 847 ujian saringan, 23 daripadanya disahkan positif COVID-19. KKM memaklumkan masih terdapat banyak sampel ujian saringan yang sedang menunggu keputusan dan penularan masih berlaku di kawasan ini. Oleh itu, di atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk melanjutkan PKPD di Kampung Baru Pasir Putih, Mukim Sri Tanjung, Tawau, Sabah sehingga 12 Mei 2021. KKM hari ini melaporkan situasi semasa kes COVID-19 di PPR Batu 2, Lorong Habib Abdul Rahman, Tawau, Sabah. Sehingga kini KKM melakukan 48 ujian saringan dan daripada jumlah itu 15 orang didapati positif COVID-19. KKM mengesahkan penularan masih berlaku di lokaliti ini dan kadar kebolehjangkitan adalah tinggi. Setelah membuat penilaian risiko dan di atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD di PPR Batu 2, Lorong Habib Abdul Rahman, Tawau, Sabah berkuat kuasa 28 April sehingga 11 Mei. Tujuan dia adalah untuk membuat ujian COVID-19 kepada penduduk setempat dan seperti biasa SOP PKPD adalah sama. KKM juga telah melaporkan situasi semasa kes COVID-19 di PPR Batu 8, Jalan Apas, Tawau, Sabah. KKM telah melakukan 27 ujian saringan dan daripada jumlah tersebut 18 kes positif telah direkodkan. KKM mengesahkan penularan jangkitan masih berlaku dan kebolehjangkitan adalah tinggi. Oleh itu, di atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju melaksanakan PKPD di PPR Batu 8, Jalan Apas, Tawau, Sabah berkuat kuasa 28 April sehingga 11 Mei 2021. Kementerian Kesihatan juga telah melaporkan situasi semasa kes COVID-19 di Kompleks Abedon, Bumi Wealth, Kolopis dan Tanaki, Kinabatangan, Sabah.
Sehingga kini KKM telah melakukan 103 ujian saringan dan daripada jumlah tersebut 13 didapati positif, dan KKM mengesahkan berlaku peningkatan kes secara mendadak dalam tempoh 1 minggu dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Kompleks Abedon, Bumi Wealth, Kolopis dan Tanaki, Kinabatangan Sabah bermula 28 April sehingga 11 Mei. KKM juga telah melaporkan situasi terkini di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Hulu Balingian, Sibu, Sarawak. Sehingga kini KKM mengesahkan sebanyak 103 kes positif yang direkodkan daripada 201 ujian saringan yang dijalankan ke atas penghuni dan pelajar di sekolah tersebut. KKM memaklumkan berlaku peningkatan kes di lokaliti ini dan kadar kebolehjangkitan adalah tinggi. Oleh itu, atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju melaksanakan PKPD di SMK Ulu Balingian, Sibu, Sarawak berkuat kuasa 28 April sehingga 11 Mei. KKM juga melaporkan situasi terkini COVID-19 di Felda Umas, Kalabakan, Sabah. Sebanyak 21 kes positif daripada 52 ujian saringan dilakukan. KKM memaklumkan masih berlaku penularan kes ini di lokaliti ini dan terdapat 19 ujian saringan masih menunggu keputusan. Oleh itu, di atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju melaksanakan PKPD di Felda Umas, Kalabakan, Sabah berkuat kuasa 28 April sehingga 11 Mei 2021. Itu antara PKPD kawasan-kawasan yang dikenakan PKPD, sama ada yang baru, yang dilanjutkan ataupun ditamatkan. Saya ingin maklumkan sedikit tentang Task Force Operasi Pemantauan. Semalam PDRM telah menahan 282 individu di atas kesalahan engkar, dan daripada itu ingkar SOP. Daripada itu 277 di kompaun, manakala 5 direman. Mengenai kawalan sempadan, Ops Benteng semalam berjaya menahan 19 orang parti dan merampas 5 buah kenderaan darat dalam operasi yang dilakukan, dan operasi juga telah mengesan 77 buah bot atau kapal melalui aktiviti penglihatan. Sebanyak 272 SJR Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Minggu lepas saya menjanjikan untuk mengumumkan SOP Aidilfitri. Saya ingin maklumkan bahawa JAKIM masih lagi memperhalusi SOP tersebut bersama dengan KKM dan MKN. InsyaAllah setelah selesai, kita akan umumkan dalam waktu yang terdekat ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan supaya kita sentiasa mengamalkan kawalan kendiri, elakkan berada di tempat tumpuan orang ramai. Gaya hidup kita telah berubah, jadi kita perlu membiasakan diri dalam suasana norma baru. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Dato' Sri, semalam tular di media sosial ada peniaga berhubung di kompaun 50,000 dan ada juga yang di kompaun 1,500 dalam bas yang dinaiki kerana bas itu sendiri tidak sediakan QR code atau buku. Sejauh manakah kebenaran isu ini, dan boleh Dato' Sri komen mengenai perkara ini? Ya, tentang yang 50,000 tu saya rasa dah heboh seluruh negara, dan seperti kita tahu yang hukuman ini adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan dari segi pengurangan dan sebagainya. Dan tadi saya lihat sendiri melalui media bahawa Menteri Undang-Undang telah pun memberikan penjelasan bahawa saman 50,000 itu adalah keterlaluan, ya, keterlaluan. Sebab telah pun dibentangkan dengan detail dari segi
jenis-jenis kesalahan dan jumlah-jumlah saman yang compound yang patut dikenakan, ya. After all, 50,000 tu dari segi ordinans darurat sebelum ini yang diumumkan adalah berkaitan dengan syarikat, ya. Walaupun ini bukan di bawah bidang kuasa kita, tetapi di bawah bidang kuasa pihak penguatkuasa, iaitu pihak polis, manakala untuk rayuan pengurangan adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan. Jadi saya difahamkan tadi, saya lihat Timbalan Menteri Kesihatan juga telah membuat kenyataan di dalam media, dan saya percaya Menteri Kesihatan juga akan membuat kenyataan kalau belum lagi, dan perkara ini sedang diambil tindakan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita tunggulah pengumuman ataupun kenyataan daripada secara official daripada Kementerian Kesihatan, ya. Tapi bagi diri saya, walaupun di luar bidang kuasa saya, tapi perkara seperti itu tidak sepatutnya berlaku, ya. Hukumannya adalah terlalu tinggi. Tetapi mereka masih yang bersalah, yang dikenakan compound, boleh merayu kepada Kementerian Kesihatan, ya. Datuk Seri nak tanya, hari ini tular mengenai SOP Aidilfitri dan juga SOP mengenai rentas daerah tidak dibenarkan dalam tempoh 5 hari sebelum dan selepas raya. Komen Datuk Seri mengenai perkara ini? Fake. Tak betul, ya. Saya tak pernah umumkan SOP Aidilfitri. Belum lagi. Saya dah kata saya akan umumkan SOP Aidilfitri, iaitu sambutan sewaktu Aidilfitri akan diumumkan, iaitu tentang takbir, tentang solat Aidilfitri, mengunjung sewaktu Aidilfitri, berziarah tanah perkuburan, akan diumumkan, ya, akan diumumkan. Dan tentang rentas daerah tidak dibenarkan, itu tidak benar sama sekali. Mengenai PDPR, proses seperti yang kita tahu, proses PDPR ni perlukan pemantauan ibu bapa. Jadi adakah masih terpakai pelaksanaan bekerja dari rumah untuk pekerja sektor awam, dan bagaimana pula dengan sektor swasta? Ada tak bentuk-bentuk pelonggaran lain untuk membantu ibu bapa yang bekerja ni untuk memantau proses PDPR anak-anak mereka? Ya, dulu kita pernah diumumkan mengenai bekerja dari rumah, ya, bekerja dari rumah. Tetapi keadaan berubah. Untuk swasta misalnya, semua telah pun bekerja di pejabat masing-masing, dah diumumkan. Jadi sekarang ni keadaan mungkin ada perubahan dari segi jumlah COVID positif dan sebagainya, dan saya percaya kita pihak kerajaan akan berbincang, mungkin dengan KPPA akan berbincang perkara ini, mungkin dengan pihak swasta, Kementerian Kesihatan mungkin akan berbincang perkara ini. Dan kalau kita sebut tentang pendidikan, ya, pendidikan dah ada yang belajar di sekolah, ada tempat ada sebab sudah pun tidak dibenarkan. Jadi perkara ini saya percaya akan dibincangkan oleh Kementerian Pendidikan bersama dengan pihak KPPA dari segi untuk membantu mengurangkan bebanan kepada ibu bapa yang perlu bekerja tetapi anak terpaksa berada di rumah. Ini back seperti asal yang seperti awal dulu, PKP 1.0 dulu. Jadi sebelum PKP 2.0, awal PKP 2.0 kita ada sedikit perubahan, kemudian kita longgarkan. Akhirnya semua di swasta semua dah bekerja di pejabat, tidak lagi bekerja daripada rumah. Kalau dulu 30% di rumah, tetapi akhirnya kita bila ada sedikit kelonggaran, kes makin menurun, kita benarkan bekerja di pejabat. Tapi sekarang kita lihat kes meningkat. 2,700 ini dah kekal beberapa hari. Jadi kalau ada sebarang perubahan, perkara ini akan dibincangkan dan KPPA pasti akan umumkan, manakala pihak MITI akan mengumumkan bagi kes yang berkaitan dengan pekerja swasta. Okey, kita tunggulah apa perbincangan dan keputusan nanti. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.